buat ni Tes. Bunyi. Tes. Tak, tadi sebab bunyi kat ni. Tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3. Okey, kita tunggu sekejap Tunggu sebentar. Sahabat-sahabat kita yang baru selesai ataupun baru balik kerja nak settle solat sunat. Itu lah. Tak ada gambar kat Gumik. Okey, tes 1 2 3. Okey, baik. Tes. Okey, baik. Dia rasanya yang kalau tengok yang dekat handset mungkin tak nampak sikit ni. Kalau tengok dekat phone dia nampak separuh. Okey. Dia punya ni lah, whiteboard je lah. Kena tulis. Okey, sini. Okey, boleh. Nampak. Siapa yang guna handphone view kena okey, boleh. Okey, cakap. Cukup. Belakang lagi jelas kan? Kalau belakang lagi jelas kan? Tak belakang lagi tak apa. Cukup. Belakang sangat. Okey, cukup. Titik. Okey, boleh tu. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kelas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu ataupun berkumpul dalam satu majlis ilmu ataupun agenda mingguan kita yang mana diibaratkan majlis-majlis ilmu ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan dalam majlis kita ini Allah turunkan kepada kita rahmat, sakinah dan mawaddah dan sama-sama kita mendapat manfaat dari kelas pada malam ini, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah kalau seperti mana yang tuan-puan lihat pada malam ni, kita guna platform yang sama yang mana tidak berkesempatan untuk datang ke surau, boleh terus streaming dekat rumah melalui platform Google Meet. Yang mana yang stay dekat surau boleh tengok secara live, boleh tengok secara depan-depan, itu tidak menjadi masalah lah. Jadi ada dua cara. Okey, baik, seperti yang sedia maklum, ini adalah cara baru kita, kelas pesen baru, baru try. Sebab itu pada kelas minggu lepas kita ada sedikit masalah teknikal lah. Ada sedikit masalah teknikal yang mana suara tak bunyi kan. Bunyi macam robot lah apa semua. Jadi sangat-sangat minta maaf lah untuk minggu lepas sebab itu first time. Kita trial and error. Okey. Jadi Alhamdulillah sahabat kita saudara Hanif dia dah pun discover sekadar benda ni, dia dah buat yang terbaik dan dapat solutionnya. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan huraikan topik yang berkenaan pada minggu lepas. Seperti yang kita bincangkan minggu lepas. Minggu lepas tu memang tak jelas langsung. Okey, saya dapat tengoklah ramai yang join, lepas tu keluar balik sebab tak jelas. Okey, saya sangat-sangat minta maaf lah, kami pun tak perasan. Okay, InsyaAllah kita akan bincangkan balik topik yang dibincangkan pada minggu lepas pada malam ini. Okey, baik. Okey. Pada minggu lepas kita telah pun ambil dua huruf hijaiyah yang mana melibatkan huruf mim dan juga huruf nun. Okey, kalau yang join dekat surau dia memang jelas lah. Tapi yang mana join dekat Google Meet, sangat-sangat kami mohon maaf. InsyaAllah kita akan ulang. Subjek yang kita belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita dah pun bincang dua huruf hijaiyah. Yang pertama huruf mim dan juga huruf nun. Ni speaker belakang, speaker luar pasang tak pasang? Speaker luar. Tak pasang? Pasang? Dengar ni speaker luar. Okey. Okey, baik. Okey, insya-Allah kita akan sama-sama buat latihan yang mana melibatkan huruf mim dan juga huruf nun. Okey, huruf mim dan juga huruf nun. Okey. Jadi huruf yang pertama kita akan ulang adalah iaitu huruf mim, yang mana kedua-dua huruf ini mempunyai persamaan. Kedua-dua huruf ini mempunyai satu persamaan, iaitu dari sudut dengung. Huruf ini melibatkan makhraj huruf al-khayshum, iaitu rongga hidung. Okey, rongga hidung ni tidak lain tidak bukan, dia melibatkan dengung lah. Dengung ataupun gunnah. Biasanya kalau kita sebut dengung ini, kita kena baca dia dengan kadar 2 harakat. Okey, huruf mim dan juga huruf nun mempunyai persamaan dari sudut makhraj huruf, iaitu al-khayshum. Sekiranya kita tidak menggunakan makhraj huruf ini ataupun kita tutup hidung kita, berarti kita dah sekat dia punya cara sebutan, cara keluar huruf dia, sifat huruf dia, maka tidak akan terjadi bunyi dia. Contoh, kalau tuan-puan dekat rumah tutup hidung, sebut huruf mim ataupun huruf nun, memang takkan boleh, takkan bunyi bunyi asal bagi huruf mim dan huruf nun. Cuba tutup hidung, ma,
na, ma, na. Tak boleh. Dia kena buka dan kena ada rongga, kena ada bunyi rongga hidung tu. Ma, na, ma, na. Okey, itu persamaan antara dua huruf ini. Okay, InsyaAllah kita akan mulakan latihan yang pertama, iaitu latihan bagi huruf mim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama boleh baca. Ma, mimu, bam, mu, man, mani, mam, na, minal, mum, ni, ma, mi, man, mani, man. Okey. Okey, diharapkan jelas. Sekali lagi kita baca. Ma, mimu, bam, mu, man, mani, mam, na, minal, mum, ni, ma, mi, man, mani, man. Okey. Sepatutnya di sini ada beberapa tempat ataupun perpindahan kalimah ke kalimah yang lain ada berlakunya dengung. Ada berlakunya dengung. Tapi tidak mengapa, sebab ini kita baca sebagai latihan sahaja. Lagipun dia punya perkataan itu tidak memberi apa-apa makna. Okey, sebagai latihan pembacaan, latihan penuturan. Okey, baik. Itu untuk huruf mim. Kita pindah kepada huruf yang kedua, iaitu huruf nun. Okey, bismillah. Naninu, bannunan, naninan, naminal, munni, maninan, naninan. Kan? Sini memang jadi makin banyaklah huruf nun. Okay, sebab yang huruf asal tu pun, dia punya formula tu pun memang dia banyak menggunakan huruf nun. Jadi dekat sini kita boleh nampak kita punya lidah tu cekap ataupun tidak. Ini sebagai latihan. Sekali lagi kita baca. Naninu, bannunan, naninan, naminal, munni, maninan, naninan. Okey, nak baca cepat terpulang kepada tuan-puan. Okey, nak baca lambat terpulang juga kepada tuan-puan. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan latihan yang telah kita bincang pada minggu lepas. Okey, harap tuan-puan boleh buat ulang kaji dekat rumah. Okey, settle. Settle bahagian latihan sebutan makhraj huruf. Dan kita pergi kepada muka surat. Kita pergi kepada muka surat 19. Mat iwad ke? Mat badal. Kita masuk pada mat badal pada minggu lepas. Okey, mat badal. Muka surat 20 Muka surat 20. Okey. Jadi pada minggu lepas, laju kita bincang minggu lepas. Kita telah pun masuk mat badal. Kita dah pun masuk mat tamkin. Dan kita telah pun masuk kepada mat silah. Iaitu mat silah terbahagi kepada dua. Mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah. Okey, itu pada minggu lepas yang ada banyak masalah teknikal tu. Pada malam ini kita akan bincangkan kembali. Okey, apa yang kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu mat badal. Mat badan. Sambunglah. Mat badal. Okey, badal itu sendiri bermaksud ganti. Gantian. Okey, badal juga bermaksud gantian. Ia terjadi apabila huruf hamzah bertemu huruf mad pada awal kalimah. Okey, ingat itu dia punya maksud. Ia terjadi apabila huruf mad, itu penerangan dia. Ia terjadi apabila huruf mad, huruf hamzah bertemu huruf mad pada awal kalimah. Pada minggu-minggu sebelumnya kita telah pun bincang tentang mad iwad. Mad iwad ini terjadi di akhir kalimah ataupun di akhir bacaan. Okey, ataupun ketika kita waqaf. Itu mad iwad. Okey, ini mad badal terjadi di awal kalimah ataupun di awal bacaan. Baik. Pada asalnya berlaku pertemuan dua hamzah, iaitu yang pertama berbaris, yang kedua sukun. Pertemuan dua hamzah, yang pertama berbaris dan yang kedua sukun, iaitu hamzah yang ditandakan mati.
dan kemudiannya hamzah yang kedua iaitu yang sukun tersebut digantikan dengan huruf mad dengan mengikut baris hamzah pertama bagi memudahkan bacaan. Okey, macam mana tu? Okey, kita akan pergi sikit demi sikit insya-Allah. Okey, dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja mengikut riwayat Hafaz. Yang mana riwayat yang kita baca tiap-tiap hari ni lah. Yang kita gunakan ataupun yang kita belajar tajwid dan kita applykan dalam bacaan kita, itu kebanyakannya di Malaysia kita guna riwayat Imam Hafaz. Okey, contoh bacaan amana, utu, ita'a, imana. Okey, dan boleh tengok dekat bawah itu perkataan asal dia macam mana. Okey, baik. Kita akan terangkan dekat whiteboard untuk lebih detail. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, asal kalimah dia ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama berbaris. Itu dia punya syarat. Hamzah yang pertama berbaris. Tak kisah dia baris atas ke, baris bawah ke ataupun baris depan. Okey, hamzah yang pertama mesti berbaris. Dan hamzah yang kedua, hamzah yang ditandakan dengan sukun ataupun tanda mati. Okey, kita tulis contoh yang pertama iaitu amana. Okey. Ini yang telah diubah, yang telah digantikan. Yang kita baca dalam Al-Quran, itu adalah yang telah digantikan. Kalimah yang telah digantikan. Okey, tulisannya begini. Okey, bacaan dia amana. Dibaca sepanjang 2 harakat sahaja mengikut riwayat Imam Hafaz. Amana. 2 harakat sahaja. Okey, ini adalah kalimah yang telah diubah ataupun kalimah yang telah digantikan. Okey, yang mana hamzah yang pertama ini adalah hamzah yang berbaris. Kalau dilihat pada contoh ini, baris yang diletakkan pada hamzah yang pertama adalah baris fathah. Okey, maka hamzah yang kedua asalnya hamzah yang dimatikan ataupun hamzah sukun. Okey, hamzah yang dimatikan. Maka jika hamzah yang pertama berbaris fathah, kita kena tukarkan hamzah yang kedua ini yang asalnya dibariskan dengan tanda sukun kepada huruf mad yang mengikut baris hamzah yang pertama. Faham huruf mad tersebut kenapa di sini jadi alif? Kerana huruf alif bersesuaian dengan baris atas. Okey, huruf alif bersesuaian dengan baris atas. Okey. Okey. Sebab itu kita letak huruf alif. Sebab huruf sebelum dia, huruf hamzah tersebut berbaris atas. Okey. Kita tulis kalimah asal dia sebelum dia digantikan. Okey, ini tulisan asal dia. Mana? Ini dia kalimah asal. Okey, kalimah asal ditulis macam ni. Huruf hamzah yang pertama memang dah berbaris, tidak diubah. Yang diubah ataupun yang digantikan adalah hamzah yang kedua, iaitu hamzah yang ditandakan sukun. Ni sukun ni. Hamzah mati ni. Jadi hamzah inilah digantikan kepada huruf mad bersesuaian dengan baris hamzah yang pertama. Kalau baris hamzah yang pertama berbaris atas, maka kena gantikan dengan huruf alif. Okey. Kalau hamzah yang pertama berbaris atas, ganti dengan huruf alif. Kalau hamzah yang pertama berbaris bawah. Okey, berbaris bawah. Kita ganti dengan huruf ya. Digantikan dengan huruf ya.
Kalau hamzah yang pertama berbaris depan, digantikan dengan huruf waw. Simple je. Simple saja. Okey. Di situ pun dilampirkan contoh. Contoh bagi hamzah yang berbaris fathah. Okey, digantikan huruf yang kedua, itu hamzah yang tanda sukun asalnya digantikan dengan huruf alif. Jadi bunyi dia amana. Okey, dia menjadi amana. Asal kalimah dia amana. Tapi digantikan hamzah yang dibariskan sukun kepada alif, dia menjadi amana. Okey, jelas Okey, begitu juga sekiranya hamzah yang pertama berbaris bawah. Okey, kita tulis contoh dia. Okey, contoh hamzah yang berbaris bawah. Okey. Ita'a. Tak pun kita gunakan kalimah imanan. Okey. Asal kalimah dia begini. Asal kalimah dia, hamzah ini dimatikan. Okey, dia berbunyi imanan. Imanan. Okey, imanan. Itu kalimah asal. Dan di sini berlakunya proses mad badal ataupun digantikan hamzah yang kedua yang dibariskan tanda sukun kepada huruf mad mengikut baris hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama berbaris bawah, maka dia tukar kepada huruf ya. Okey, tengok di sini. Kalau hamzah pertama baris bawah, jadi huruf ya. Okey, simple. Jadi bacaan dibaca sepanjang 2 harakat imanan. Okey, begitu juga bagi hamzah yang berbaris depan, asal kalimah dia tu, contoh. Okey, tu, dan ditukarkan hamzah yang kedua yang berbaris sukun kepada huruf mad mengikut kesesuaian baris bagi hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama berbaris depan, maka ditukar kepada huruf mad waw. Tu bacaan dia. Dan dibaca sepanjang 2 harakat sahaja. Okey, baik, setakat ni ada soalan? Okey, kalau ada soalan kita buka soalan sekejap. Kalau ada soalan. Okey, tak ada Okey, insya-Allah jelas. Okey, sekiranya ada soalan boleh bersuara ataupun tulis dekat chat. Okey, baik. Kita masuk kepada mad tamkin. Okey, kita masuk kepada mad tamkin. Okey. Tamkin bermaksud tetap. Okey, tamkin bermaksud tetap. Yang mana asal kalimah dia makana yumakkinu tamkinun. Tamkin itu sendiri bermaksud tetap. Mad ini terjadi apabila 2 huruf ya, 2 huruf ya bertemu dalam satu kalimah. 2 huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Huruf ya yang pertama berbaris syaddah dan kasrah. Okey. Berbaris fathah dan kasrah. Okey, tulis sikit. Okey. Ya yang pertama berbaris fathah dan kasrah. Ni macam mana? Fathah dan kasrah berbaris syaddah dan kasrah. Silap. Syaddah dan kasrah. Nampak di situ belum? Okey. Bertemu dalam huruf ya yang pertama berbaris syaddah dan kasrah, manakala huruf ya yang kedua berbaris
sukun. Ni dalam satu kalimah Ya yang kedua berbaris sukun ataupun dikategorikan sebagai ya mad yang dimatikan. Okey. Dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja ketika bacaannya bersambung dengan huruf yang berikutnya. Okey, kita pergi kepada contoh sekejap. Okey, macam mana gambaran tu kan? Okey, kita tengok contoh dia. Contoh yang pertama kalimah itu an-nabiyina. An-nabiyina. Okey, ataupun ummiyina. Rabbaniyina. Huyyitum. Okey? Ini contoh kalimah dia. An-nabiyina. Okey, an-nabiyina. Okey, baik. Okey. Jadi hukum itu berlaku di sini. Okey, antara dua ya yang bertemu dalam satu kalimah. Okey, yang mana ya yang pertama mesti berbaris syaddah dan juga berbaris kasrah, iaitu baris bawah. Syaddah itu yang W kecil ini. W kecil ini adalah tanda syaddah ataupun dalam bahasa Melayu sabdu. Okey, tanda sabdu. Ini bertemu dengan huruf ya yang kedua, iaitu ya mad ataupun ya yang ditandakan mati. Okey. Jadi bacaan dia dibaca sekadar 2 harakat sahaja. Contoh kita akan baca lagi. An-nabiyina ummiyina Rabbaniyina. Kena tekan, perlu ditekan di situ cara bacaan dia. Sebab apa? Sebab ada sabdu pada ya yang pertama tu. Jangan tibai an-nabiyina. An-nabiyina. Itu tak jadi. Kita kena tekankan pada ya yang pertama sebab dia bertanda sabdu. An-nabiyina ummiyina Rabbaniyina Huyyitum. Dibaca sepanjang 2 harakat sahaja ketika wasal. Ketika dibaca bacaan itu secara bersambung. Okey, baik. Settle untuk mat tamkin. Mat tamkin ni mudah dia begitu saja. Ada soalan untuk mat tamkin? Sebelum kita pergi kepada mat silah. Okey, ada soalan tak untuk mat tamkin? Okey, setakat ni tak ada InsyaAllah mudah. Jap. Ada soalan ke? Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey, soalan daripada Puan Hazimah. Okey, kenapa ya yang pertama yang bertanda sabdu dan berbaris bawah ataupun berbaris kasrah, kenapa berada di bawah ya? Kenapa tidak di bawah sabdu? Itu sebenarnya cara penulisan. Dia tidak merubah apa-apa makna dan tidak merubah apa-apa hukum lah. Kalau jumpa, ada juga yang menulis sabdu, ada juga yang menulis huruf baris bawah itu di bawah sabdu. Itu ada yang menulis. Kalau saya sendiri tulis, saya menulis di bawah huruf ya lah. Sebab kadang-kadang kalau kita tulis baris di bawah sabdu ataupun di bawah syaddah, kadang-kadang orang tak perasan. Kadang tiba baca je, nampak macam baris atas pun baca baris atas. Jadi bacaan dia an-nabiyaina. Kan? Itu kalau tak perasan lah. Jadi itu cara penulisan dia. Dia tidak merubah apa-apa makna, tidak merubah apa-apa hukum. Kalau sekiranya ditulis dalam satu-satu bacaan itu, dalam penulisan tersebut ditulis baris kasrah itu di bawah sabdu, juga dikategorikan, juga disebut sebagai mat tamkin. Tidak merubah apa-apa masalah di sini. Okey, jelas ke?
Puan Hazimah? Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Setakat ni rasanya settle untuk mad tamkin. Okey, kita beri sedikit penjelasan berkenaan dengan mad silah. Okey, mad silah ini perlu diberikan perhatian sebab dia punya ulasan dia sedikit detail. Okey, insya-Allah kita akan kupas satu persatu. Okey, mad silah qasirah. Silah bermaksud sambung. Silah itu sendiri bermaksud sambung. Sebab tu kalau ada kalimah silatul rahim ataupun silatul rahmi, itu kalimah asal dia silatul rahmi. Silatul rahmi. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita tiba silatul rahim lah. Sepatutnya ha ni kena mati. Tapi kita sebut juga silaturahim. Kan? Bermaksud bersambung kasih sayang. Tu maksud dalam bahasa Melayu. Silah tu bermaksud sambung. Ar-rahim ataupun ar-rahmi. Itu kalimah asal dia. Kasih sayang. Jadi silah ini sendiri bermaksud sambung. Kadang-kadang kita memberikan satu perkataan itu dua perkataan yang sama. Contohnya kan kita sebut menyambung silaturahim. Maksud jadi sebenarnya dah dua dah. Silaturahim itu sendiri bermaksud sambung. Sambung kasih sayang sambung ukhuwah. Kita sebut kita menyambung silaturahim ataupun yang paling tepat kita gunakan bersilaturahim. Itu baru betul. Kalau nak kena dengan maksud bahasa Arab lah. Kalau kita duk guna sehari-hari ni, kita nak sambung silaturahim. Bermaksud kita nak sambung kasih sayang. Kan kalau kita bagi erti kan. Jadi lepas ni kalau nak ubah, nak upgrade sedikit kita punya penggunaan bahasa yang betul, okey kita upgrade. Maksudnya kita gunakan kita nak sambung ar-rahim. Rasa pelik pula kan. Kita gunakanlah perkataan asal tapi kita buang sambung. Yang pertama terus gunakan silaturahim. Kita bersilaturahim. Itu pun maksud dia dah lengkap. Okey. Dah pergi jauh. Okey, silah bermaksud sambung. Mad ini terjadi apabila huruf ha dhamir, huruf ha dhamir, berada pada akhir kalimah. Okey, ha dhamir ni apa dia? Ha dhamir ini adalah ha yang ha kata ganti diri. Ha kata ganti diri yang ketiga bagi lelaki. Ha kata ganti diri yang ketiga bagi lelaki dalam bahasa Arab. Okey. Berada di akhir kalimah atau kata ganti nama diri yang ketiga bagi lelaki. Dia ada diterangkan di sini. Syarat menjadikan mad silah adalah huruf sebelum dan selepas ha dhamir tersebut berbaris sama ada. Okey. Di sini disebut fathah. Fathah itu cuba gazetkan buat pangkah dekat fathah. Dia mungkin ada kesalahan dari sudut percetakan ni ataupun penulisan, mungkin dia tak double check ni. Okey. Fathah tidak ada dalam mad silah. Fathah tidak ada dalam mad silah, hukum mad silah. Okey, boleh cancelkan fathah. Okey, yang terlibat di sini adalah kasrah dan dhammah sahaja. Okey, yang terlibat dengan mad silah adalah kasrah dan dhammah sahaja. Okey, kita tuliskan di sini Okey, mad silah mad silah yang terlibat dengan hukum mad silah ini ada dua, iaitu huruf yang iaitu ha dhamir yang berbaris kasrah dan juga ha dhamir yang berbaris dhammah. Sama ada disambung ataupun dia duduk sorang-sorang. Ha dhamir ni. Ni bagi depan. Lepas tu dia ada waw kecil lepas dia. Ini pun sama.
Sama ada dia berada di akhir kalimah iaitu secara bersambung tulisan dia ataupun dia duduk seorang-seorang. Ni jelas dua perkara ni Okey. Okey, ini dhammah. Ini dhammah. Dan satu lagi ini kasrah, melibatkan kasrah. Okey, ini maksilah apa dia? Ini maksilah qasirah. Ini maksilah qasirah. Tambah sikit sini. Nanti takut keliru pula. Okey, baik. Ini penerangan secara general. Secara general. Okey. Dibaca dengan silah atau mat ketika menyambungkan bacaan sahaja. Ia terbahagi kepada dua. Ingat mat silah ini hanya berlaku apabila kita sambungkan bacaan ataupun kita baca dia secara wasal ataupun secara bersambung. Kalau kita matikan dia, maka hilanglah silah tersebut, hilanglah sambungan tersebut. Sebab apa? Kita waqaf. Kita matikan dia. Contohnya baituhu, asal kalimah baituhu dan kita sambung, maka jadilah maksilah pada hu tersebut. Kalau kita matikan padanya akan jadi baituh. Cukup, tak ada dah hu. Sebab dia dimatikan. Okey. Mad silah terbahagi kepada dua. Yang pertama mad silah qasirah. Ni yang kita tulis kat depan ni. Ini adalah mad silah qasirah. Okey. Qasirah bermaksud pendek. Qasirah ini bermaksud pendek. Kita guna kali lain pula. Kasih jelas. Qasirah bermaksud pendek. Pendek, kenapa pendek? Sebab dia hanya dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. 2 harakat. Sahaja. Okey. Terjadi apabila selepas ha dhamir sama ada dibaca, ditulis secara bersambung ataupun seorang-seorang. Okey. Terdapat huruf selain huruf hamzah dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja ketika disambungkan bacaan. Okey, kenapa ditulis dekat sini? Okey. Terjadi selepas ha dhamir terdapat huruf selain huruf hamzah. Kenapa disebutkan selain huruf hamzah? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi input sedikit? Kenapa ditulis di situ? Kenapa mesti selepas ha dhamir itu syarat dia nak jadi maksilah qasirah ini dia kena bertemu selain huruf hamzah. Kenapa pula kalau bertemu dengan huruf hamzah? Apa yang berlaku? Siapa boleh jawab soalan ini? Agak-agak siapa boleh jawab soalan ni? Ada yang nak test? Kalau bertemu huruf hamzah jadi apa pula? Okey Ke ada yang tulis dekat chat? Okey, setakat ni tak ada lagi. Okey. Okey, baik. Jawapannya ada pada perbincangan seterusnya. Okey. Okey, sebelum tu kita baca dulu contoh bagi maksilah qasirah ini. Okey, contoh yang pertama diberi di sini adalah okey, tu dah ada dah. Baru je bagi tahu. Okey. Makhraj huruf tak sama rasanya. Makhraj huruf tak sama. Okey. Tidak tepat. Kalau melibatkan makhraj huruf, di sini melibatkan huruf ha sahaja, maka sama makhraj huruf dia. Okey, yang kedua dia jadi mak jaiz. Okey, boleh dipertimbangkan jadi mak jaiz sebab maksilah yang apabila bertemu dengan huruf hamzah ini mungkin juga dikategorikan dengan mak jaiz ada juga. Tapi ada satu lagi yang lebih tepat. Ada satu lagi jawapan yang lebih tepat. Jawapan dia kita akan huraikan lepas ni. Sebelum tu, kita tunjukkan dulu contoh bagi maksilah qasirah. Contoh yang pertama diberi di sini, Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul. Di sini ada 3 perkataan yang diletakkan bersamanya maksilah qasirah yang mana melibatkan baris dhammah. Okey, kalau tengok di situ ada waw kecil selepas dia. Itulah dia kadar panjang bacaan dibaca secara 2 harakat.
Okey, itu contoh bagi dhammah. Contoh bagi kasrah pula, ila rabbihi ma'aba. Okey, ini jelas setakat ni, ini jelas dekat whiteboard ni. Ini kita bagi contoh. Okey. Padam dulu. Contoh kalimah yang pertama yang berbaris dhammah. Ha dhamir itu berbaris dhammah. Okey. Diberi di situ, ini contoh kita ambil satu. Rabbuhu. Dan disambunglah fa akramahu dan sebagainya. Okey. Contoh bagi baris kasrah ila rabbihi. Ni tak payahlah. Kita bagi satu je contoh cukup dah. Fa akramahu kita padam. Ila rabbihi. Okey. Tandanya ada pada sini. Ini dia tanda dia. Kalau perasan ada waw kecil selepas ada. Itu kalau yang berbaris dhammah ada waw kecil. Kalau yang berbaris kasrah ada kepala ha yang terbalik. Kepala ha terbalik tu. Itu kita panggil dia ha kecil. Panggil dia ya kecil. Ha kecil pula dah. Ya kecil. Jadi bacaan dia dibaca sepanjang 2 harakat sahaja. Dan dia berlaku, dia terjadi maksilah ini, qasirah ini apabila dibaca secara wasal ataupun bersambung. Kalau kita berhenti dekat dia rabbuh ataupun ila rabbih, maka tak jadi dah. Tak berlakulah mad silah qasirah. Dia just berhenti di situ dan diwaqafkan. Tidak berjadi mad silah qasirah. Okey, baik. Settle untuk mad silah qasirah. Kat sini kita akan masuk kepada mad silah tawilah. Dan inilah jawapan bagi persoalan yang saya tanyakan tadi. Okey. Padam di sini. Kita tukar kepada tawilah. Yang mana tawilah ini bermaksud panjang. Tawilah bermaksud panjang. Panjang mad silah tawilah. Ya. Mada? Tariqatut tawilah. Tariqatut tawilah. Boleh. Boleh digunakan. Mafhum. Al-ayatul mafhumah. Okey. Masuk sikit bahasa Arab pula. Okey. Dah pukul 8.30 hampir 8.30. Tak apa, kita settlekan ini sikit. Boleh Kita ambil sikit lagi. Okey, baik. Ini kita nak terangkan berkenaan dengan persoalan yang saya tanyakan tadi. Kenapa maksilah qasirah dia tak boleh bertemu dengan huruf hamzah selepas dia? Okey, kita akan baca. Okey, tawilah bermaksud panjang. Okey, terjadi apabila terdapat huruf hamzah selepas ha dhamir. Okey, itu dia jawapan dia. Terjadi apabila terdapat huruf hamzah selepas ha dhamir. Kenapa tak boleh letak huruf hamzah pada maksilah qasirah selepas dia? Sebab apa? Apabila selepas dia bertemu dengan huruf hamzah, maka kat situ tak jadi dah maksilah qasirah. Dia akan automatik menjadi maksilah tawilah. Kan? Kat mana-mana sahaja kalimah kita jumpa ada maksilah ini, ada ha dhamir ini, selepas dia bertemu dengan hamzah, maka automatik jadi maksilah tawilah. Dibaca panjang. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat ketika disambungkan bacaan. Contoh bacaan. Adabahu ahad. Okey, ataupun wathaqahu ahad.
Okey. Ini dia bagi contoh yang bagi depan je, bagi bawah tak ada. Sebenarnya sama je kalau kita jumpa bagi depan ataupun bagi bawah, dia ada tanda ni, tanda yang kita boleh kenal dia. Okey, adzabahu. Okey, contohnya benda itu berlaku pada kalimah rabbuhu. Dia hanya ditambahkan tanda ombak je atas kepala waw kecil ni. Rabbuhu tambah tanda ombak, lepas tu bertemu dengan huruf hamzah selepas dia, maka dah jadi maksilah tawilah. Ini dibaca panjang sepanjang 4 atau 5 harakat. Ini pun sama. Ditambahkan tanda panjang saja ataupun tanda mat ataupun tanda ombak saja atas kepala bagi ya kecil ini dan bertemu dengan huruf hamzah selepas dia. Maka dibaca panjang bacaan itu 4 atau 5 harakat dan terjadilah ia mad silah tawilah. Okey, setakat ni faham okey. Okey, seperti pada jawapan daripada Puan Nur Zawani tadi, dia juga boleh menjadi mad jaiz, mad jaiz munfasil. Itu betul. Sebab maksilah tawilah ini tergolong, ada yang mengatakan juga maksilah ini seperti mad jaiz munfasil sebab kaedah konsep dia punya hukum tu sama. Maksilah tawilah dengan mad jaiz munfasil yang mana melibatkan kalimah selepas dia itu bertemu dengan kalimah itu, kalimah yang pertama huruf mad itu bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah yang kedua. Mad jaiz macam tu. Maksilah yang berlaku di sini, maksilah tawilah juga seperti itu. Jadi boleh dikatakan seperti mad jaiz munfasil juga. Tapi di sini disebabkan adanya ha dhamir, maka kita panggil dia maksilah. Kita panggil dia maksilah tawilah. Okey, baik. Terdapat satu tempat di dalam Al-Quran mengikut riwayat Hafaz yang tidak disilahkan ha dhamir tersebut walaupun cukup syarat maksilah, iaitu wa in tashkuru yardahu lakum. Sepatutnya kena ada tanda maksilah situ. Ada tanda waw kecil di situ. Yardahu lakum. Sepatutnya ada tanda tu. Tapi ini adalah tempat khusus, bacaan khusus. Kita ikut saja, itu kaedah dia. Kalau nak tahu dia punya ni, di sini ada penerangan dia pada nombor 7 maksilah, itu penerangan secara general. Okey, apa yang syarat dia tadi disebut? Okey, mana tadi? Silah bermaksud sambung. Maksilah ini terjadi apabila huruf ha dhamir berada pada akhir kalimah. Berada pada akhir kalimah. Di sini sepatutnya kena letak waw kecil. Tapi itu kes-kes terpencil. Itu kaedah bacaan dalam Al-Quran. Ada sebahagian tempat yang memang telah ditetapkan bacaan dia seperti itu. Okey, ada juga nota kaki yang kedua, terdapat juga satu tempat yang tidak cukup syarat mad silah. Tetapi disilahkan. Tadi cukup syarat tapi tidak disilahkan. Ini terbalik pula. Satu tempat lain. Tak cukup syarat tetapi disilahkan. Disilahkan ha dhamir tersebut. Kalimah tersebut ataupun ayat tersebut adalah wa yakhlud fihi muhana. Sepatutnya tidak disilahkan. Sebab apa? Tidak cukup syarat. Tetapi dalam kes ini, dalam bacaan ini, disilahkan bacaan tersebut. Okey? Okey. Iaitu sebelum ha ataupun sebelum huruf ha dhamir berbaris sukun. Sepatutnya kalau nak disilahkan, sebelum ha dhamir tidak boleh berbaris sukun. Itu syarat dia. Okey? Boleh lihatlah dia punya nota kaki tersebut, yang mana ayat yang sepatutnya tidak disilahkan tapi disilahkan ini berada pada ayat dalam surah Al-Furqan. Berada dalam ayat pada surah Al-Furqan ayat yang ke-69. Okey, baik. Itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan mad badal kita belajar tadi. Seterusnya mad tamkin, seterusnya mad silah tawilah dan juga mad silah qasirah. Okey, baik. Setakat ni ada soalan sebelum kita tamatkan kelas? Sekiranya ada soalan, kita buka. Okey, baik, ada soalan dalam chat.
Ustaz, di dalam Al-Quran untuk mad badal adakah ia berada di dalam perkataan asal? Ya, betul. Okey, untuk mad badal ia berada di dalam mad asal, dalam kategori mad yang asal. Okey, asalkan kalimah ataupun mad itu dibaca sepanjang 2 harakat sahaja, tidak ada option bacaan lain, tidak ada option panjang bacaan lain, maka dia adalah mad yang asal, dalam kategori mad yang asal. Okey? Boleh Puan Hazimah? Okey, jelas Okey, ada soalan lain? Okey, silakan. Okey. Okey, faham. Terima kasih. Okey, baik. Soalan di sini, kenapa huruf selain daripada huruf hamzah pada mad badal sebenarnya ini tidak melibatkan mad badal lah. Sebab kalau dibaca di situ mad badal, syarat dia mesti hamzah yang pertama berbaris, mesti huruf hamzah. Mesti huruf hamzah. Kalau selain daripada huruf hamzah yang berbaris, tak kira lah huruf ya ke, huruf ba ke, yang berbaris juga, maka tak jadi dah situ mad badal. Contoh kalimah. Okey. Okey, contoh kalimah. Ya'kulu. Dia berjumpa juga dengan hamzah yang kedua yang ditandakan dengan tanda sukun. Kenapa tak jadi seperti mad badal? Sebab, okey, contoh kita bagi kalimah ya'kulu. Okey, ya'kulu bermaksud dia makan. Dia lelaki sedang makan. Okey, ya'kulu. Okey, yang pertama, huruf yang pertama dah berbaris atas dan bertemu dengan hamzah yang sukun ataupun hamzah yang mati, hamzah yang kedua. Kalau dikira di sini ada satu syarat lah yang kena padanya, iaitu hamzah yang kedua itu mati. Tapi dia tidak ada hamzah yang pertama. Ini yang penting sebenarnya. Hamzah yang pertama, contohnya kalau kat sini amana, amana. Di sini ada dua hamzah. Hamzah yang pertama mesti berbaris dan hamzah yang kedua ditandakan dengan tanda sukun. Okey, contoh amana. Yang mana hamzah yang kedua ini ditukarkan kepada huruf mad, iaitu huruf alif, bersesuaian dengan baris bagi hamzah yang pertama. Sebab apa ditukarkan ataupun digantikan hamzah yang kedua? Disebabkan adanya hamzah yang pertama ni. Kalau tak ada hamzah yang pertama, tak jadi mad badal. Okey? Faham tuan? Okey, jelas? Okey, rasanya jelas Okey, insya-Allah. Okey, artinya di sini kalau tak ada hamzah yang kedua, kalau tak ada hamzah yang pertama yang berbaris, maka tidak berlaku mad badal. Okey, dia tidak boleh melibatkan huruf lain selain pada huruf-huruf hamzah. Okey, rasanya di situ saja dulu dah lebih 10 minit ni sebenarnya. Okey, dah pukul 8.39. Okey, kalau sekiranya ada soalan lagi, boleh simpan dulu. Hold dulu soalan tersebut. Tanya pada minggu depan. InsyaAllah. Nanti dah buka, dah masuk Google Meet tu terus tanya pun tak ada masalah. InsyaAllah kita akan bincangkan apa yang dipersoalkan. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Mana yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang buruk dari kekurangan diri saya sendiri, saya sangat-sangat minta maaf. Dan kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama.